Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, kita bertemu dan berkumpul kembali untuk menyambung perbahasan kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Muka surat 19, malam ini hadis yang ke-14, keadaan ruh ketika mula-mula dicabut oleh malaikatul maut. Malaikat maut itu adalah nama bagi malaikat Azrail. Nama yang paling tepat dan tidak ada khilaf adalah malaikatul maut. Ada pendapat yang mengatakan Azrail, dan itulah dia malaikat maut. Keadaan roh orang yang beriman dengan orang yang kafir ketika dicabut oleh malaikatul maut tidak sama. Ia dijelaskan dalam hadis panjang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Bara' ibn Azib. Hadisnya panjang, jadi kita ambil potongan hadis itu. Thumma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian baginda
sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, apabila hampir putus, bermaksud hampir berakhir daripada kehidupan dunia dan bermulanya kehidupan akhiratnya. Ini bermaksud dalam keadaan sakarat, dalam keadaan naza', saat lagi nak meninggal. Apa yang berlaku? Nazala ilaihi malaikatun minas sama', para malaikat daripada langit, sebab malaikat tinggal di langit, turun kepadanya, turun ke dunia. Keadaannya bidul wujuh, dengan wajah yang putih, ka'anna wujuhahum syammas, seolah-olah wajah-wajah mereka seperti matahari. Hakikat ini akan dirasai, dialami oleh orang yang nak meninggal tu. Adapun kita tak tahu. Waktu itulah kita baca Yasin, biar ada orang yang baca surah Ar-Ra'du, sebab surah Ar-Ra'du memudahkan roh itu keluar. Dan yang lain, banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas juga menolong, insya-Allah, orang yang dalam sakaratul maut. Dia tengok ni, malaikat ni, dia tahu. Kita tak tahu, kita ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang baca bacaan Al-Quran, salawat dan sebagainya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama mereka, tadi malaikat turun daripada langit tadi, adalah kain kafan daripada kain-kain kafan syurga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan wangian-wangian daripada wangian-wangian syurga. Saya terbayang kalau sebut wangian ini. Syurga dalam riwayat 500 tahun nak sampai ke syurga, dah tercium bau wangi. Ini kan pula bau wangi itu dibawa Allah. Sudah pasti tersangat wanginya itu. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga mereka, malaikat tadi yang ramai daripada langit, duduk dekat dengannya sejauh mata memandang. Maksud dia nampak ramai. Sebab itu tak pelik kadang-kadang orang yang dalam nazak tu dia heran dok tengok siapa dia ramai tak tahu. Putih ramai. Itu antara tanda malaikat tadi tu yang datang daripada langit. Thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian barulah datang malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa 'inda ra'si. Datang sehingga duduk di sisi kepala orang yang dalam keadaan nazak tadi itu. Fayaqul, kata malaikat maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju keampunan daripada Allah dan keridhaannya. Kita selalu baca ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alni waj'alkum minhum. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda menerangkan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Lalu ruh tadi keluar mengalir seperti mengalirnya titisan air daripada muncung bekas air. Ini teko. Ini teko ni. Nah, ujungnya tu kalau kita tuang dalam air itu tersekat tak? Tak kan? Terus flow cantik saja tanpa tersekat-sekat. Itulah dia macam mana keadaan roh dia keluar daripada badan dia. Min fi siqa. Fi ni muncung. Fi ni asalnya fa, mulut. Nah, mulut bekas air. Tak tersekat-sekat. Lancar je. Masya Allah. Fayakhudhuha. Lalu malaikat maut pun mengambilnya, mencabut nyawanya dengan tenang. Fa'idha akhadaha.
apabila malaikat maut tadi dah mencabut nyawanya tadi, tak tunggu lama. Lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Malaikat-malaikat yang datang daripada langit tadi ni, dia tak tunggu lama. Mereka tak membiarkannya di tangan malaikat maut walau sekelip mata pun. Cabut saja, terus mereka ambil juga. Hatta ya'khuduha. Sehingga mereka ambil daripada tangan malaikat maut tadi. Apa yang dibuat? Fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanud. Mereka pun meletakkan ruh yang baik tadi dalam kain kafan tersebut dan dalam wangian tersebut. Cuba bayangkan. Dalam kain kafan yang lembut, yang seronok, yang tenang, dengan bau-bau wangian. Masya Allah. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil arad. Lalu keluarlah daripadanya seperti bau kasturi yang paling harum yang pernah didapati di atas muka bumi. Minyak kasturi memang sedap bau dia. Lebih sedap daripada bau kasturi. Masya Allah. Peristiwa ini dialami oleh orang yang dicabut nyawa ketika itu. Seketika dicabut nyawa ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda pun menerangkan lagi, fayas'aduna biha. Lalu para malaikat tadi tu membawanya, ruh tadi naik. Naik ke mana? Naik ke langit. Fala yamurruna yani biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib. Tidaklah mereka, para malaikat tadi, ketika membawanya, membawa ruh tadi dan melalui kumpulan daripada malaikat, melainkan malaikat yang mereka lalu tu tanya, apakah martabat ruh yang baik ini? Masya Allah. Kagum malaikat dengan ruh yang tadi itu. Mudah-mudahan ni ruh kita ya. Mudah-mudahan. Fayaqulun, malaikat yang bawa ruh tadi bagi tahu, fulan ibn fulan. Fulan bin fulan. Kalau yang perempuan, fulanah binti fulan. Bi ahsani asma'ih, sebaik-baik namanya, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang mereka pernah menamakannya dengannya di dunia dulu. Sebab itu bagi nama anak baik-baik. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Mereka membawanya sehinggalah sampai ke langit dunia. Di mana langit dunia? Wallahu alam, tak tahu. Yang pasti di atas kita ni, tak tahu di mana. Sebab langit dunia ini dia tinggi. Galaksi, Milky Way, Bima Sakti, semua bawah langit dunia ni. Matahari semua bawah langit dunia ni. Di mana langit tu? Wallahu alam, tak tahu. Ini cepat, ya, sangat cepat. Kita pernah sebut di sini bahawa langit ada 7. Setiap lapisan langit tu jauh. 1 ke 2 jauhnya 500 tahun perjalanan. 2 ke 3 500 tahun perjalanan. 3 ke 4 4, 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Ni semua ni berapa tahun ini? 5 darab dengan 7. Berapa 5 darab 7? 35. Betul. 5 darab dengan 7. Kan? 35 bukan cik? 35,000 tahun. Ya Allah. Tapi berlaku sekejap sangat. Sebab ruh tu adalah cepat. Gitu. Masya Allah. Fayastaftihuna lahu. Lalu mereka pun minta kepada malaikat penjaga pintu langit pertama tu. Setiap pintu langit ada penjaga daripada kalangan malaikat. Fayuftahu lahum. Lalu dibukakan pintu langit untuk mereka. Termasuk jenazah tadi, ruh tadi tu. Fayushayyu'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Lalu para malaikat yang paling dekat dengan setiap langit, dekat langit itu ada malaikat, tolong juga, iringi juga roh tersebut. Makin ramailah yang mengiringi tadi ke langit selepasnya. Diiringi, cuba kita bayang, kalau kita berjalan ada orang ramai iring kita. Rasa seronok tak? Rasa seronok. Rasa hormati, rasa dia muliakan. Cuba ingat balik zaman menjadi raja dulu, ingat?
Tapi sehari je. Raja sehari. Oh, Masya Allah. Selamat pengantin baru. Ya ke lagu tu? Sambil raya. Hmm. Jangan dulu cerita raya, jangan dulu. Nanti hilang mood kita, nah. Oh, selamat pengantin baru. Selamat ditaburlah bunga macam-macam. Tisu pun terbang. Masya Allah dengan bunga wanginya. Oh, seronok. Terima kasih. Terima kasih. Dah raya, jadi raja sehari. Pergi sehari je lah raja tu, nak. Seronok. Ini, Masya Allah. Roh tadi tu. Luar biasa roh ni. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Sehingga roh tadi tu berakhir dibawa ke langit ketujuh. Ya Allah, jauhnya tu. Tak dapat nak bayang jauhnya tu, nak. Sebab langit pertama saja tebal dia. Kalaulah bumi letak di langit yang pertama, kahalaqatin fi falat. Seperti subang telinga ni ataupun besi, cincin lah kita sebut, terletak di tengah padang pasir. Itu langit pertama, besar dia tu. Langit kedua lagi besar. Langit pertama yang dah besar tu letak ke yang kedua, itu seperti cincin di tengah padang pasir. Langit yang ketiga, dua tu dah besar kan, letak langit yang ketiga seperti cincin di tengah padang pasir. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Al-Imam Syekh Mula Ali Qari dalam kitabnya Mirqatul Falah, Mirqatul Mafatih fi Mishkat Al-Masabih. Naam. Sampai langit yang ketujuh, fayaqulullah. Allah berfirman, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah kitab hambaku ini pada illiyin, tempat yang sangat tinggi. Wa a'iduhu ilal arad, dan kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, kerana aku, kata Allah, daripada tanahlah aku jadikan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan ke tanahlah juga aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripada tanahlah aku keluarkan mereka pada ketika yang lain. Lalu Nabi menerangkan, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, lalu dikembalikan rohnya ke jasadnya. Ketika itu memang kita menangis. Dah beloved one meninggal depan mata kita, menangis. Kadang-kadang dalam keadaan kita lihat sedih ataupun tak sampai hati. Kadang-kadang dia guna mesin. Bila cabut mesin tu, dia macam letih sangat-sangat. Kata kita, memang zahirnya begitu. Tapi rohnya sedang seronok sebab dibawa sampai ke langit yang ketujuh. Kalau bolehlah roh tu bercakap dengan kita, jangan risau. Pak, baru naik langit ketujuh. Apa? Kalau boleh bercakap, ayah tu seronok. Kalau boleh bercakap, kita pula pengsan. Tapi itulah hikmah dia. Memang kita tengok kesian, tengok ayah long lie, baru dicabut alat daripada mesin. Kadang-kadang orang yang aksiden, begitulah. Dalam keadaan yang kadang-kadang sedihlah kalau kita lihat orang aksiden. Walhal mereka ketika itu sangat gembira. Kerana melalui pengalaman yang sebegini. Bukan senang ni, Masya Allah. Kalau boleh dia cerita sebiji-sebiji dia cerita. Tadi pok keluar je, malaikat maut cabut tu. Dia pakat tangkap pok. Pok tak boleh nak kata apa. Kalau boleh dia ceritalah. Ni mudah-mudahan berlaku pada kita semuanya. Allahumma amin. Baik, di ketika lain pula, itu untuk orang yang beriman. Orang yang tidak beriman macam mana tu? Nabi terangkan juga. Baginda qala sallallahu alaihi wasallam berkata, wa innal abdal kafir, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, apabila hampir putus berakhir kehidupan dunia dan bermulanya kehidupan akhirat untuknya, nazala ilaihi minas sama' malaikatun, maka para malaikat daripada langit sama juga turun padanya, tapi dalam keadaan berbeza. Sudul wujuh, muka yang hitam, kalau tengok boleh pengsan. Ma'ahumul musuh, bersama mereka selendang. Ini selendang ni, tapi selendang yang kasar.
Tadi kain kafan yang lembut, yang wangi, ini tak, yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basar. Lalu mereka tunggu tu, duduk dekat orang yang nazak tadi tu sejauh mata memandang. Maksudnya ramai. Thumma yaji'ul malakul maut. Kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang tadi itu. Fayaqul, dan dia membentak dengan suara yang bengis. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang keji. Ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Keluarlah menuju kebencian dan kemurkaan Allah. Itu pun dah tersiksa dah. Ha? Kalau orang jemput-jemput kita, terus dia herdik, terus dia bentak kita, tak terasa hati kita dibuatnya. Qala, makin disebutnya hakikat ini. Fatufarraqu fi jasadih. Roh tadi bertempiaran. Tengok bahasanya tuan-tuan. Bertempiaran ke seluruh badannya kerana ketakutan. Sebab itu kadang-kadang ketika nak meninggal terkeluar suara-suara yang menjurit, tak mau, no, macam-macam suara. Saya difahamkan, maaf ya, saya difahamkan ketika ada di kalangan ahli keluarga mereka yang meninggal dunia, tak ditunggu sebab dia menjerit-jerit takut. Itu keadaan roh yang sangat takut, terbeliak sana dan sebagainya. Akhirnya diletak seorang-seorangnya dalam rumah, dalam bilik. Nah, sebab dia menjerit semua sekali. Dengar-dengar ada lagi suara tak? Tak ada dah. End. Meninggal. Kesian. Kita tak, orang Islam, hendaklah kita tunggu tepi kita. Sebab itu sunat untuk kita talqin. Haji, la ilaha illallah. Tu. Sebutlah hajah macam tu juga. La ilaha illallah. Kuat sikit aja, jangan. Jangan sibuk menyebut benda lain sebab nanti dia akan tangkap apa yang dikeluar daripada mulut kita. Biar dia. La ilaha illallah. Suka dia. Kuat sikit aja. Last. Kuat sikit. Yang tu yang disebutnya. Kesian tengok dah last moment begitu. Ingat jangan sebut yang lain. Qul huwallah haji. Jangan. Walaupun qul huwallah tu pendek. Tak, itu sangat crucial ketika itu. Kita talqinkan. Lari ke seluruh badan kerana ketakutan. Ya Allah. Akhirnya apa? Fayantazi'uha. Tengok bahasa ni tu intiza'. Intiza' ni tu intiza'. Lalu dia mencabutnya, malaikat maut menyentap. Tengok, menyentapkan roh tadi kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul. Seperti mana besi yang berduri direntap daripada kapas yang basah. Besi, berduri, ni kapas. Tarik, tak berselerak kapas dah. Masya Allah. Itu sangat dahsyat sekali. Faya'khudhuha. Lalu dia, malaikat maut, mencabut rohnya tadi. Fa'idha akhadaha. Apabila dia mengambilnya, malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Mereka, para malaikat yang tadi datang daripada langit, tidak membiarkannya di tangan malaikat maut, walaupun sekelip mata, hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Sehingga mereka pun ambil, letak dengan kasak pada selendang yang kasak tadi itu. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifin wujidat ala wajhil arad. Keluarlah daripadanya bau seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah didapati atas muka bumi. Sebolehnya sampah jangan ditinggal dalam rumah. Sebagian ulama kata takut malaikat tak masuk. Tambah lagi lah sampah yang ada ikan, ada udang, cepat bau. Sebolehnya jangan disimpan dalam rumah. Kalau nak pun ambil, letak di luar rumah dulu ke, gantung, tapi jangan sampai dimakan oleh anjing dan sebagainya kan, nanti dirobeknya nanti. Letak tempat yang elok dalam tong sampah, jangan letak dalam rumah. Sebahagian ulama kata untuk rezeki kita berjalan baik, jangan benda yang busuk ada dalam rumah, kan sampah tu busuk.
Mana kadang-kadang kita take it for granted sebab tak apa, tong sampah rumah kita besar. Itu bohlam tu tak ada apa. Itu pun khair juga. Tetapi elok biar jangan dalam rumah sampah yang tak elok. Sebab bau dia busuk. Itu pun kita kadang-kadang tak tahan. Ini lebih busuk daripada sampah itu. Ya Allah. Fayas'aduna biha. Lalu mereka pun membawanya naik nak bawa ke langit yang pertama. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Tidaklah mereka, iaitu para malaikat tadi, membawanya dan melalui kumpulan malaikat yang lain, melainkan malaikat yang lain tadi bertanya, apakah keburukan ruh yang kuji ni? Roh apa teruk sangat ni? Kalau mereka bolehlah bahasa yang itu. Fayaqulun, kata malaikat yang bawa tadi tu, fulan ibn fulan, ataupun fulanah bintu fulan, biaqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka pun menyebutnya dengan seburuk-buruk namanya yang dinamakan dengannya di dunia dulu. Allah kesian tengok. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya. Mereka membawanya sehinggalah sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu. Mereka pun minta untuk dibukakan pintu langit, minta izin daripada malaikat penjaga pintu langit. Fala yuftah lahu. Ya Allah, sedih nah. Tidak dibukakan untuknya, kan hina rasa ni. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda membaca ayat yang artinya la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan tidak dibuka untuk mereka orang kafir pintu-pintu langit. Sebab langit ada pintu. Cuma kita tak nampak sebab mata kita terhijab. Ada dalam riwayat orang yang melihat langit di bulan Ramadan terbuka pintunya. Bila terbuka pintu tu, itulah rezeki, semua kurniaan Allah di situ. Kita ada sebenarnya, tapi tak nampak sebab kita terhijab mata kita. Sebab itu, langit itu tempat yang mulia. Ilaihi yas'adu kalimut tayyib. Kembalinya ke sanalah kembali nanti kalimah-kalimah yang baik, doa-doa yang baik. Sebab itu kalau seseorang itu mimpi dia masuk ke langit, itu tanda bagus. Ataupun orang bermimpi dia naik ke langit. Maksudnya orang lain mimpi, hamba Allah tu kita naik ke langit, itu tanda bagus. Sebahagian yang lain mengatakan kalau mimpi naik masuk dalam langit, ke atas langit, itu maksudnya tak lama lagi nak hidup. Nak pilih yang mana? Yang satu ke yang kedua? Ada pendapat juga kata begitu. Tapi pendapat yang masyhur, kalau kita mimpi naik ke langit, masuk ke pintu langit, atau orang lain bermimpikan kita masuk ke dalam langit, itu tanda kita orang baik, amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak dapat masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Besar mana je jarum tu? Unta besar mana? Impossible. Dari segi adat. Dari segi adat tak mungkin. Dari segi akal mungkin tak gajah. Mungkin tak majah. Mungkin. Sebab kan kita mengaji. Sebab tu kena mengaji sifat 20. Sebab kalau mengaji sifat 20, kita mengaji tentang 3 hukum. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Dari segi adat, kerana adat kita dah biasa tengok ia berlaku continuously dan repeatedly, tak mungkin. Saya tuangkan ini, airnya plain, tak mungkin jadi warna hijau air ni. Kalau adat. Tapi kalau akal boleh tak? Boleh, sebab kemahakuasaan Allah. Sebab itu tolong dibetulkan. Kadang-kadang ketika kita membicarakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, jauh tu. Daripada Makkah pergi ke Taibah ataupun pergi ke Madinah, kemudian ke Tursaina, kemudian ke Madian, kemudian ke Baitul Laham dulu. Antara Baitul Laham nak sampai ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, di sini ada 11 peristiwa Nabi lihat, termasuklah
gangguan jin ifrit. Cuba refresh balik. Barulah sampai ke Bait Al-Muqaddas, solat di situ. Ni, perjalanan ni jauh dia sebulan pergi dan sebulan balik dengan unta yang paling kuat. Cuba bayangkan. Sebulan pergi, sebulan balik. Tapi tadi kan stop di beberapa tempat? Di 5 tempat. Apa yang dibuat? Turun dan solat. Mestilah ambil masa. Sampai di Baitul Laham kan banyak peristiwa ni. Ambil masa lagi. Jun Ifrit ambil masa lagi. Solat sini ambil masa lagi. Mesti tambah lagi tu. Sudah. Baru naik langit yang pertama. Berapa jauh langit pertama kita dah cerita tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti kat situ. Kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha. Situ pendapat paling tahqiq. Al-Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, pendapat paling tahqiq, disitulah Nabi mendapat perintah 5 waktu sehari semalam. Sebab Sidratul Muntaha itu seperti pohon bidara. Muntaha yang the last penduduk langit turun dan paling last penduduk bumi sampai. Itu yang dipanggil Sidratul Muntaha. Tapi pendapat yang masyhur kata tak, naik lagi ke atas mustawa, naik lagi ke Arash. Dekat Arash lah Nabi mendapat perintah 5 waktu sehari semalam. Al-Imam Al-Busiri antara yang berpendapat dekat Arash. Sebab itu beliau menyebut thumma yarudduhu minal Arash qabla an yabrudal farash. Kemudian Allah kembalikan baginda daripada Arash ke muka bumi qabla an yabrudal farash, sebelum tempat pembaringan Nabi itu sejuk. Sebab itu ulama katakan, antaranya Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid tadi, dan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam, berlaku semua ni. Tak habis lagi cerita saya tu. Saya habiskan dulu ceritanya. Daripada ni tadi naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katalah kita ikut pendapat masyhur. Sidratul Muntaha, kemudian Arash. Daripada Arash dapat 50 waktu sehari semalam. Turun terus ke? Tak. Jumpa Nabi Musa di langit yang keberapa? Saya jawab, yang langit yang ke-6. Sebab saya stop sekejap tadi nak bagi kesempatan. Tak bunyi-bunyi. Buku tak bawa. Nak tahu langit-langit itu siapa yang berada di padanya? Boleh tulis sekarang. A'yahuma. 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 Sudah? Di setiap langit itu ada para nabi dan rasul. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa yang saya nak sebutkan ini, dan yang ketujuh Nabi Ibrahim. Macam mana nak hafal? A'yahuma. Apa dia A'yahuma? Alif Nabi Ibrahim, tidak Nabi Adam alaihissalam. Ain Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Ya Nabi Yusuf alaihissalam. Alif Nabi Idris alaihissalam. Ha Nabi Harun alaihissalam. Mim Nabi Musa alaihissalam. Alif Nabi Ibrahim alaihissalam. Sempat tulis? Baik. Di sinilah 7 lapis
langit itu ada padanya beberapa nabi dan rasul di situ. Nah, baik. Jadi di mana nabi ber, ber, berhenti? Nabi berhenti di langit yang ke-6. Nah, langit yang ke-6. Langit yang ke-6 sebab ada nabi. Perjalanannya daripada ini yang saya sebut tadi tu, Makkah, Taibah, Madian, Jabal Tursaina, Baitul Laham, sini ada Junayfrid dan 11 peristiwa yang lain dekat sini. Baru naik langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di Sidratul Muntaha, di sinilah pendapat paling tahqiq. Tapi ada yang mengatakan dekat Mustawa dan dekat Arash. Dapat perintah solat, kita ambil pendapat yang lebih tahqiq dekat Sidratul Muntaha, 50 waktu sehari semalam, tak terus balik ke muka bumi, turun langit yang ke-6. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah bagikan padamu dan umatmu? Qad furudat alaina, alayya wa ala ummati 50 salatan. Telah difardukan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu solat sehari semalam. Kata Nabi Musa dekat sini, irja' ila rabbik fas'al minhu at-takhfif. Kembali pada Tuhanmu dan minta kurang. Kata ulama, setiap kali kurang dapat 5. Tu yang kata pi kali pertama, munajat dekat situ dapat 45. Turun jumpa Nabi Musa, pi balik, 40, 35, 30, 25. Terus 9 kali sampai 5. Kata Nabi Musa, inna qaumi aqwa min qaumik. Kaum saya kuat daripada kaum Muhammad. Irja' ila rabbik fas'al minhu takhfif. Dan kembali pada Tuhanmu, minta lagi kurang. Nabi mengatakan, qad istahyaitu min rabbi. Malu saya. Nah, tu yang jadi 5. Daripada sini baru turun balik dan patah balik ke ini. Ini, bayangkan berapa jauh ni. Ni pergi sahaja ni 1233 kilometer. Sebulan perjalanan, sebulan perjalanan balik dengan unta yang kuat. Kan tadi berhenti tang ni. Ni ada dialog saya tak cerita sebab bulan Rejab tahun depan kita cerita. Nah. Ni naik berapa lama ni? Satu-satu berapa lama? Turun ni. Ini semuanya kata Al-Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid dan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bintani, semua ni hanyalah berlaku tak lebih 3 atau 4 jam lebih sahaja. Walhal pi saja sebulan, balik pasti 2 bulan kan. Nak tunjuknya Allah Maha Kuasa. Saya nak betulkan satu pemahaman tadi tu. Kalau ikut logik, jangan kata tak logik. Kalau ikut logik, jangan kata tak logik. Cuma kalau ikut dari hukum adat, tu nah. Dari segi hukum adat, itu boleh tak boleh berlalu perjalanan yang jauh sebegitu, dialog yang banyak dan tempat yang banyak. Cuma dalam 3 ataupun 4 jam lebih, boleh adat terima tak dari segi adat? Tak boleh. Dari segi adatnya mustahil. Dari segi akal boleh tak? Sebab itu kita mengaji sifat 20. Boleh dari segi akal. Kenapa? Sebab kalau Allah memperjalankan, selesai. Memang Allah pun perjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi asra. Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi berjalan sendiri. Selesai. Sebab itu betulkan pemahaman asatidah, ustazah, kalau ada dalam dewan kita ini ataupun yang mendengar kita live ini, maka ini mustahil adat. Tapi mustahil akal tak? Tidak. Sebab kalau Allah perjalankan, boleh tak? Boleh nak betulkan pemahaman kita. Baik. Kat mana kita tadi tu? Dekat ditarik tadi kan? Sudah. Yang baik. Sudah nak? Apa dia roh yang bau sangat ini ni? Lalu disebut namanya dengan nama yang paling tidak elok. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunia. Minta dibukakan, tak dibukakan. Itu sangat mustahil. Apa? Kerana tidak mungkin orang kafir masuk ke dalam syurga seperti mana tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum yang kecil. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah pun berfirman, azza wa jalla.
Ini sebenarnya tambahan. Nabi tidak sebut Azza wa Jalla, tapi tambahan daripada rawi. Kalau kita mengaji sifat 20, Al-Imam As-Sanusi, beliau lebih suka menggunakan Jalla wa Azza. Bukan Azza wa Jalla. Hikmahnya ialah, kalau Jalla, Jalla itu adalah Allah bersifat dengan sifat-sifat yang layak untuknya. Maksud Maha Suci Allah daripada bersifat dengan sifat yang tidak layak. Di sinilah letaknya sifatus salub. Sifat yang salub. Maksudnya sulub, iaitu yang salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil, hawadith qiyamuhu binaf, sihi wahda. Ini sifat yang sulub dekat sini. Sebab itu, jalla itu dikedepankan daripada azza. Azza ni sifat-sifat kesempurnaan yang lain, sifat-sifat ma'ani. Dalam turutan pengajian sifat 20, sifat ma'ani dikedepankan dulu ke sifat salbiyah? Sifat salbiyah. Yang mengaji sifat 20 tahu ni, sebab itu sifat wujud, nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamu binaf, sihi, wahda, nayah. Itu semua sifat apa tu? Salbiyah. Barulah sifat ma'ani, qudrah dan ma'anawiyah. Sebab itu Imam As-Sanusi lebih menyukai Allahu Jalla wa Azza, bukan Azza wa Jalla. Tapi tak apa, dua-dua boleh. Tapi ini daqiq siapa yang mengaji sifat 20. Sebab itu Azza wa Jalla, Ula, Subhana, Tabaraka, itu semua ada maksud tu. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, tahu kita tu. Bukan sebarang tu. Azza tu ada maksudnya, Jalla ada maksudnya. Sebab itu ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi conquer Baitul Maqdis, di ketika itu ada seorang alim yang bernama Syekh Muhammad Hibbatullah Al-Barmaki, menulis nazam syair aqidah, dibagikan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika beliau membaca, beliau suka sangat, dan beliau perintahkan 4 buah negara dalam takluk Syam, Syria, Jordan, Palestin dengan Lebanon. Pagi-pagi beliau perintahkan baca syair ini pada setiap selepas subuh ataupun waktu nak subuh tu. Selepas subuh sedikit, syair yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hibbatullah Al-Barmaki ada perkataan-perkataan ini. Azza wa Jalla. Syairnya agak panjang, antaranya wasani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala. Kan Allah Ta'ala kan? Ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala ma kana kan Allah subhanahu jalla anil makani, kan jalla wa azza, jalla anil makani wa azza an taghayyuriz zamani qad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihati al-uluwi wa hasara sani'a fis sama'i wal arshu fawqa al-ma'i wa athbatu li dhatihi at-tahayyuza qad dhalla dhu tashbihi fima jawaza. Terjemahnya malam esok, terjemahnya. Ini melibatkan akidah. Kita terus dahulu, takut kita lebih masa. Uktubu kitabahu fis sijjin fil ardis sufla. Kata Allah berfirman, tulislah kitabnya pada sijjin, di bumi yang paling bawah, suatu kehinaan. Fatutrahu ruhuhu tarhan, lalu dicampakkan ruhnya sekuat-kuatnya. Sebab itu kalau sembahyang jangan sembarang. Sembahyang jangan asal sembahyang je. Mungkin orang itu baru mengerjakan sembahyang, bukan mendirikan sembahyang. Sebab dia sembahyang laju-laju. Antara 2 iklan tu boleh habis lagi solat isyak. Nak tengok bawang putih bawang merah? Takut lepas ending hero dengan heroin tu, dia bersatu ke ataupun dia tak bersatu. Akhirnya laju betul, Masya Allah, doanya. Takut-takut apa? Kalau kita tak jaga solat, siapa yang jaga solat? Solat akan kata, hafizakallah kama hafazatani. Semoga Allah menjaga kamu seperti kamu menjaga aku. Kalau tidak, dayya'akallah kama dayya'tani. Allah akan menghinakan kamu seperti kamu tak ambil berat pada aku. Lalu solat dia tadi tu yang tak sempurna tu diibaratkan seperti kain buruk dilempar ke muka orang itu. Itu yang saya tengok perkataan ini tadi ni. Dilempar
Rohnya dicampak sekuat-kuatnya. Thumma qara'a, kemudian baginda membaca ayat. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. So, siapa yang mensyirikkan Allah, na'udzubillah, maka seolah-olah dia jatuh tersungkur daripada langit lalu disambar oleh burung atau dihumbatkan oleh langit ke tempat yang jauh yang membinasakan suatu kehinaan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Roh itu pun dikembalikan ke dalam jasadnya. Mudah-mudahan kita insaf ya. Janganlah jadi yang kedua tu. Mudah-mudahan kita jadi roh yang pertama. Itu tadi gambaran sakaratul maut ataupun ketika nazak. Ini tak ada dalam kitab ni, tambahan syarahan. Al-Quran menyebutkan وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan apabila sampai ajal seseorang, kematian maksudnya, datanglah sakaratul maut, membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya, takut mati. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sedarlah, janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan keadaan orang yang hendak mati. Kenapa? Apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Siapa boleh selamat dia ni? Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan serta kedahsyatan yang bertindih-tindih, maka kepada Tuhanmu pada waktu itu engkau dibawa untuk balasan, menerima balasan. Tidak terkecuali hatta Rasulullah pun akan mengalami sakaratul maut. Ini dicerita sendiri oleh Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi nak wafat, bila cerita, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rikwatun aw ulbatun fiha ma. Sesungguhnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bejana macam tapuai kecil lah, mangkuk kecil daripada kulit yang berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Nabi pun masukkan tangan ke dalam bekas tadi, fayamsahu bihi ma wajhah. Nabi pun letak ke muka baginda yang mulia, wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, sakit sakarat itu. Thumma nasaba yadah, kemudian baginda menegakkan tangannya, menegak begini dan mengatakan faja'ala yaqul ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la menuju ar-rafiq, tempat yang tertinggi. Hatta qubida, Nabi pun diangkat tangan tegak tadi tu, wa malat yada. Gitu. Tangan pun longlai. Itu maksudnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu daripada Sayyidina Anas tengok ketika itu Nabi bertambah gering, lamma thaqulan nabi, ketika keadaan Nabi bertambah gering, ja'ala yataghashah, baginda kadang-kadang pengsan, terasa sakit tu pengsan baginda. Faqalat Fatimah, Sayyidatina Fatimah, anak yang Nabi sangat cintai, walaupun telah kahwin dengan Sayyidina Ali, kalau baginda balik daripada perang ke mana-mana musafir, mesti jumpa dengan Sayyidatina Fatimah dan peluk, walaupun dah kahwin, dah jadi isteri orang. Sebab Sayyidatina Fatimah ini, Allah, kalau kesempatan saya akan cerita kat sini. Apa yang saya gambarkan dengan apa yang saya baca tak sama. Beliau ini Masya Allah, luar biasa. Tak pernah tengok orang lelaki beliau ni. Dahsyat. Nanti kita cerita ya. Wa karba abah. Itu bahasa rintihan. Alangkah beratnya penderitaanmu wahai abah, wahai ayahku. Faqala laha, Nabi menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Sebab surah tak apa nak kuat, sakit. Tidak ada penderitaan atas ayahmu lepas hari ini. Masya Allah. Ummina Sayyidatina Aisyah lihat juga peristiwa ini dan beliau katakan, fala akrahu shiddatal mauti li ahadin abada ba'dan nabi. Aku tidak takut, maksud
untuk menyaksikan dahsyatnya sakaratul maut pada seseorang, sebab saya pernah lihat sakaratul maut itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang sangat dicintai Allah pun merasai sakaratul maut. Ini kan pula kita ni. Bagaimana rasa sakaratul maut? Sampai Nabi doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Nabi tak doa, Allahumma ab'idni. Ya Allah, jauhkan aku daripada sakaratul maut. Tak, sebab pasti orang itu akan kena sakaratul maut. Siapa pun. Ini Nabi pun. Nah, sebab itu kita tidak minta, Ya Allah, jangan saya kena sakaratul maut. Tak. Yang kita doa dua je. Bantu saya, ini doa Nabi. Satu lagi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Bukan, jangan sakaratul maut, tak, pasti akan ada sakaratul maut. Alim macam mana pun, salih macam mana pun orang tu, tinggal lagi sakaratul maut tu untuk orang mukmin sekejap. Untuk orang yang kafir lama. Tu yang tadi tu menjerit-jerit tadi tu. Naudzubillah. Sebab itu dalam kitab Syarhus Sudur bi syarhi haulal maut wal qubur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau meninggal tahun 911 Hijriah. Ada beberapa riwayat, saya ambil beberapa sahaja daripada Al-Imam Al-Hasan, iaitu Al-Hasanul Basri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara alam al-mauti wa ghassatuhu wa ghusat wa ghassatuhu faqala huwa kaqadri 300 darabatin bisayf. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kesakitan mati dan kesusahannya, kepayahannya, kesengsaraannya. Lalu baginda berkata, ia seperti kesakitan 300 kali tusukan pedang. Pedang, 300 kali. Macam mana rasa tu? Kalau kena pisau sekali pun, kita dah Masya Allah. Ini kan pula 300 kali. Sakit, pedih. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya Allah, li alfi darabatin bisayfi ahwanu min mautin ala firash. Demi jiwa, 1000 kali tusukan pedang lebih ringan sakitnya bagiku daripada meninggal di atas katil. Sakit rupanya mati ini. Daripada Ad-Dhahhak Ibn Hamzah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil maut, faqala, Rasulullah SAW ditanya tentang kematian, itu sakaratul maut tu. Faqala, Nabi menjawab, adna jabadhatil mauti bimanzilati mi'ati darabatin bisayf. Sentapan kematian tu maksudnya disentap roh itu, rasa yang paling ringan macam mana? Seperti dia rasa paling ringan tu, rasanya seperti sakit apabila ditusuk 100 kali pedang. Kita kalau kena sekali pun terasa sakit sangat-sangat. Itulah dia payahnya sakaratul maut. Tapi orang yang beriman, kita dah cerita semalam, mereka senang saja. Kan malaikat datang bagi tahu, hang po jangan risau ni saya dah cerita semalam, saya tak cerita lagi. Jangan takut, jangan sedih. Bergembira dengan syurga. Satu lagi, Allah sebutkan, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci daripada kufur, syirik dan maksiat. Sambil malaikat itu berkata pada mereka, salam sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Kita sambung pada malam esok untuk hadis yang ke-15 insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah
ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا المضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.